Okay, action. Untuk DEQ dengan DEG saya dimaafkan ada dua offer baru yang di offer by Polytechnic PD lah. So nak diceritakan sini dia punya grow untuk staff ataupun student yang graduate tu ke mana nak pergi DEQ dengan DEG. So kalau DEQ ke arah kecekapan dengan pengurusan tenaga, DEG saya difahamkan kepada sustainability untuk energy. Katalah new source macam dengan solar, macam dengan biogas, biofuel ke, wind ke, wave ke, thermal ke, itu is being sustainability dalam energy lah, new source lah. Kalau yang tu memang ada dekat Malaysia ni di bawah KEXA tu, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli tu KEXA, dia ada dua authority ataupun regulator. Authority ni daripada Renewable Energy, Sustainable Energy Development Authority, Sedang Malaysia lah. Kalau related to RE, kat situ juga dapat dia punya way forward untuk dia punya student lah. Kalau yang satu DEQ ni, Suruhanjaya Tenaga. Kat sini bawah Suruhanjaya Tenaga sekarang ni ada bekalan elektrik, akta bekalan elektrik, dan di bawahnya ada satu peraturan Efficient Management Energy Regulation IMA 2008. So dekat situ termaktub kat situ dari segi pemasangan yang menggunakan tenaga elektrik 3 juta kilowatt-hour dalam masa 6 bulan berturutan, wajib ada pengurus tenaga berdaftar. Macam yang di sini hanya Cik Zamri seorang yang saya fahamkan dapat ring tu Registered Electrical Energy Manager. So yang beberapa orang lagi tu panggil Certified Energy Manager. Kalau Certified Energy Manager, kalau you background engineering, background science, architect, boleh apply je dekat Suruhanjaya Tenaga. Mana yang dah melalui proses Certified Energy Manager melalui MDTC ataupun MESCO, you boleh guna you punya paper proposal yang you buat sebelum dapat certified tu, submit to MDTC akan submit tu Suruhanjaya Tenaga tanpa ada interview. Kalau you pergi open, you apply, interview dengan ada exam untuk dapatkan Registered Electrical Energy Manager lah. Itu dah paling tinggi dah kalau you produce diploma dalam DEQ. So yang punya student hanya dapat diploma. So nak dapatkan degree, nak dapatkan Energy Manager, dia kena ada degree lah. So di dalam satu lagi di tengah draft sekarang ni, insyaAllah final draft by pertengahan tahun depan, insyaAllah kalau masih kekal politik kita di Malaysia ni, mungkin benda tu dibawa kepada Parlimen tahun depan, pertengahan tahun depan, dan kita akan introduce satu lagi akta, Energy Efficiency and Conservation Act, akta kecekapan tenaga dan konservasi. Daripada situ ada potensial untuk graduate diploma. So dia panggil Registered Energy Auditor. So dilahirkan ni dapat diploma, even boleh match juga dengan National Occupational Skill Standard. Saya dah bangunkan level 3, level 4 dan level 5. So level 3 ni data collector, sebagai technician level lah. Level pembantu teknik, technician lah biasa saya panggil, level technician. Yang tu level 3, level 4 saya panggil energy auditor. So you punya student tu boleh match dengan level 4. Kalau level 5 tu advanced diploma kan, diploma lanjutan tu dia panggil audit manager level 5. So kalau dah ada facility semua tu, nanti boleh berdaftar dengan bagian kemahiran kan, Jabatan Kemahiran JPK kan. Dia datang evaluate dia punya facility dan dia iktiraf dia sebagai training provider ataupun dia punya training tu boleh map dengan NOS yang saya bangunkan. SKM. Dulu panggil SKM, sekarang panggil NOS. NOS ni ada National Occupational Skill Standard. Dulu SKM lah, level 1, level 2, level 3.
So you punya grow tu ke situ lah. Kalau you nak, your student nak pergi ke arah degree pun ada. Di UMP pun ada offer energy, degree dalam energy and environment. You pergi kepada unit KL, BMI pun ada, tapi dalam proses nak offer. Dia baru tengah siapkan facility lah. Itu untuk degree. Untuk master pun ada, UTHM. Yang even UTM pun ada. UTHM pun offer master, dengan UTM pun offer master dalam energy management. Kalau yang punya student tu nak pergi ke mana, nak further study ke, nak kerja ke, tak ada masalah. Dan dalam peringkat dasar, saya dan MDTC, bukan saya, MDTC dan agensi-agensi kerajaan melalui Kementerian KASA, sumber alam sekitar dan air itu KASA, KEXA tu tenaga dan sumber asli. Ini bergabung untuk lahirkan satu bisnes kepada ESCO. Pernah dengar ESCO tak? Energy Service Company, yang offer servis energy audit, energy management. So dekat Malaysia ni berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga lebih kurang 200 ke 300 company. So yang punya student tu boleh fit in juga kepada dia nak bekerja, nak belajar pada study pun ada channel-channel dia. Itu dari segi ni. Kita nak dapat maklumat tentang berkaitan antara agensi. Berkaitan kena refer pada agensi itu juga. Kalau tak refer kepada kementerian. Oh, ring ni Suruhanjaya Tenaga. Pergi kat portal Suruhanjaya Tenaga. Tak faham. Nanti saya boleh sediakan satu slide ke. Jadi nak present kepada student, dia punya career path ke, macam mana. Mungkin saya sediakan satu relationship antara agensi dengan agensi lah. Saya cuba. Cuma masa tu saya tak berjanji dia dapat. So hari ni itu sedikit intro lah. So hari ni kita ada, nak tengok saya punya picture. Nak tengok? Seorang je yang anggut tadi, lain semua ni. Tiga orang. Silap. Yang anggut tu tersalah. Kalau orang belajar mekanika, dia belajar lah. Kalau orang mekanika tak belajar semua. Saya belajar ni pun masa bekerja ni. So, saya pergi ambil short course untuk aircon mengawal dini. Soal 12. Ya. Okey. Kita continue kita punya slide hari ni ada dua mungkin kalau tak tempat saya cover, you boleh baca slide ni lah. So, kita akan belajar hari ni, bukan belajar, berkongsi ilmu hari ni berkaitan dengan centralized system. Penghawa dingin berpusat, penghawa dingin individu, split unit ataupun package unit. So hari pagi kita start dengan centralized dulu. Kita start dengan jenis-jenis dulu kan. Kita tahu tak? Sebab seorang saya yang anggur tadi, yang lain semua tak menganggur. Saya assume tak tahulah. Kalau tahu pun biasanya kat rumah split unit. Kat atas kepala kita ni split unit lah, activity split unit lah kan. So centralized ni dia berpusat lah, dia ada satu pusat. Kalau kita pergi untuk praktikal nanti sebelah kiri kanan kita tu ada cila kan, cila pelat tu, itu berpusat lah, centralized. Lepas tu dia agih kepada bangunan-bangunan yang terlibat di bawah kawasan yang dia kawasan. Yang penting juga kat sini kita tahu dia ada jenis-jenis reciprocating, screw, centrifugal dengan absorption lah. Dia melibatkan capacity Contohlah reciprocating ni biasa dapat di mana biasa? Kalau tengok ke atas ni, kat mana kita nampak warna biru ni? Biasanya nampak kat mana? Bengkel. Bengkel motor ke, bengkel kereta kan. So dia pakai piston. Dia pakai piston lah. Saya tahu dia menggunakan pombo piston So dia ada sini, dia ada sebelah sini. So dalam ni ada ini kompresor. Kompresor.
So dia pump dia simpan angin di dalam tangki ni lah. Tapi yang kita ni dia kompres untuk hasilkan angin sejuk, gas ataupun air sejuk. Dia dua konsep Kalau melibat centralized biasanya menggunakan agent dia is air, liquid. Dia panggil chill water. Kalau yang melibatkan udara, dia panggil refrigerant atau gas. Dia sejukkan gas. Gas tu akan convert daripada heat transfer tu, dia akan pergi daripada gas sejuk ataupun chill water sejuk, dia pergi kepada udara sejuk. Kat situ ada heat exchange kat situ lah, antara gas ataupun air pergi kepada udara. Yang kita duk rasa ni udara sejuk kan? Tapi di dalam ni dia ada coil, dalam coil tu ada gas. So kalau gas ni pakai gas apa, kita tengok situ 3410A ataupun R32 lah. Kalau yang lama-lama biasanya R22. Itu kita dah nak phase out kan yang R22, yang akan wujud 410A ataupun 34 tu dengan R32 lah. Yang kedua ni screw. Screw ni nampak macam dengan lingkaran buat nyamuk. So di dalam tu lah dia punya ni, dia macam panggil screw lah. Yang ni jarang jumpa lah. Ataupun you ada tak yang biasanya berlaku eco package ataupun waterproof package unit. Macam ni melimau, dia pakai ni lah, screw. Dia ada centralized cooling tower atau dia pergi dari CPU. Dalam box tu ada angin, ada gas, ada gas tu. Dia ni screwdriver ni dekat your punya pelan sebelah sini. Sebagai screwdriver, dia cara dia kompres macam dengan skru, kita mula skru. Kita akan skru lawan, katalah pusingan jam kan. Kita pusing dia kompres boleh dapatlah chill water. Dia convert tu, dia transfer daripada ni pergi ke water, chill water. Kalau centrifugal biasanya kapasiti lagi besar lah. Centrifugal. Dan yang last kali absorption ni lagi hebat lah. Jadi kalau you pernah pergi alam anda kan, sebelah tu ada gas district cooling. So dia bagi absorption, dia boleh generate electricity. Absorption. Ada dua, hot water dengan chill water. So kalau dah tengok yang alam anda tu dia kojen, dia panggil option juga, dia boleh hasilkan electricity. Kalau yang satu lagi yang ini boleh, kalau ada rezeki pergi ke di area Bukit Pucung tu ada kilang dia. Dia buat ni, dia hasilkan chill water dengan hot water. Ataupun ada rezeki juga kalau boleh pergi ke hospital Sandakan. So di bawah projek kerajaan tu. Itu yang saya tahu teknologi tu yang dah dipasar. Dekat Sandakan tu ada dia buat untuk menggunakan absorption chamber. Okey, ini mungkin nak faham lah, kita nak audit centralized ni. So ada 3 circuit yang you kena tahu. Yang merah ni start daripada chiller, condenser water pump, cooling tower. Ini satu circuit untuk heat rejection. Daripada sini chiller ni kan. Chiller ni dia hasilkan dua. Bila kompres, biasanya air masuk, air dalam 30 ke 33 degree C ya. Bila dia kompres, bila panas dia transfer kepada air itu. So bila air itu panas, dia akan pergi ke cooling tower, biasanya 38 ke 39 degree Celsius. Air panas tu. Kalau kita mandi pun dah cukup panas dah kan. Lepas tu berlakunya daripada sini dia pergi ke sini, biasanya 38, 39. Lepas tu dia jatuh kat bawah nak pergi balik kat sini dalam 30, 28, 29 ke 30. So kat situ ada berlaku perbezaan suhu. Betul tak? 38 ataupun 38 kat sini, dia akan keluar dalam 36 ke. Biasanya delta T ni 5.6 degree Celsius. Delta T masuk, keluar. Kalau dapat delta T rendah, dia panggil cooling tower ni tak efisien. Desainnya 5.6 degree Celsius. Ataupun kalau Fahrenheit, perbezaannya mesti 10 degree Fahrenheit.
Itu dari segi Fahrenheit lah. Kalau di Celsius 5.6 degree Celsius. Ya, tak tanya lah. Saya pernah terdengar salah satu bisnes di Putrajaya tu tak dia bab 40 tahun ni guna air tasik tu kan. Ada di mana ni? Dia buat kepam dia pergi ke tasik, lepas tu dia duduk balik di tempat lain, lepas saya pergi ke tasik sebagai Saya dengar tapi saya tak jumpa di Putrajaya tu. Konsep tu saya dengar. ada ya. Yang tu di bangunan Green Tech ni. Kita bukan ambil tasik, kita ambil air hujan. Oh, okey. Kita harvest rainwater, air hujan masuk pada dalam tangki. Tangki itu digunakan untuk cooling tower. Untuk top up kalau air tu top up air ni kan. Sebab itulah air Green Tech ni sangat berubah lah. Bawa mereka kredit. Sebab kita banyak ambil air hujan. Air hujan ni salah satu penggunaan besar pada cooling tower lah. Tapi the rest tu pergi landscape dengan pasu-pasu kereta lah untuk air hujan. So ini yang paling penting kan dalam audit ni. Kalau kita dapati tiba-tiba dapat komplain lah, oh tak sejuk, duduk dalam bilik ni tak sejuk. So kita kena study dua benda dulu, sama ada air side ataupun water side. Kalau air side dia melibatkan kat kuning ni, petak yang kuning ni bagi air side lah, belah udara. Kalau yang dua ni, merah dengan biru ni melibatkan water side. Water side ni bahagian air dengan bahagian udara kan. Kalau air ni melibatkan air panas dengan air sejuk. Yang udara biasanya angin lah. Yang kat sini yang paling penting yang ni lah. Kalau yang circle merah ni, yang paling penting cooling tower. Cooling tower kerja dia nak heat reject. Dia buang yang air udara panas, air panas tu. Kalau dia masuk sini air panas, dia saya lukis sini. Ini cooling tower kita Ini ada kipas kat atas ni. So kat sini ada basin. Kat sini dia pergi ke chiller. Kat sini adalah. Lepas tu dia akan masuk melalui sini, dia akan keluar ke sini. So dekat sini ni dia adalah dia punya infill ni. Lepas tu air ni dia dekat basin ni dia akan mengalir di dalam laluan minat. Mengalir kat sini, angin kat sini masuk. Angin kat sini akan tolak. Dia tolak, angin ni katalah dalam 30 degree Celsius. Dia tolak air ni masuk ke dalam 38 degree Celsius. So yang ni kipas ni function dia sejuk udara panas untuk di reject. Kat sini pakai fan lah, fan. Jadi pergi ke sini lah. So dekat sini sepatutnya delta T antara sini delta T 5.6 degree Celsius ataupun 10 degree Fahrenheit. Ini design. So yang kita nak kaji ni, bila angin tolak di reject, dia panggil kat sini dia panggil cooling tower effectiveness ataupun kecekapan cooling tower. Ada formula dia. So yang kedua ni melibatkan chill water pump daripada chiller plant pergi ke pump tolak naik ke bangunan. Kalau FKM tu ada 7 tingkat, setiap floor dia akan pump naik kepada ASU namanya. So yang ni dia tolak, yang ni bahagian merah ni bahagian air panas, condenser. Yang ni evaporator, sejuk chill water. Lepas tu air yang ditolak ke ASU, dekat ASU ni dia ada nak senang tengok radiator kereta kita. Depan tu ada radiator kan. So ada pipe masuk, ada pipe keluar. So dalam kereta kita gas. Kalau dalam central dalam pipe tu is chill water, air sejuk. Panggil air kokul, chill water lah. Biasanya 7 degree masuk, keluarnya 12 ke 13 degree Celsius keluar. So kat situ pun ada delta T juga. Setiap ni
Setiap ni dia panggil heat exchanger lah. Daripada panas pergi sejuk. Berlaku heat transfer kat situ. Kalau belajar heat transfer thermodynamics tu kan. So kat sini ada berlaku juga AHU ni daripada udara sejuk, daripada air sejuk pergi kepada udara sejuk. So udara sejuk dia hantar ke dia hantar melalui diffuser. So, bangunan ni bukan centralized, bilik ni bukan centralized. Ini diffuser. Ini diffuser kalau ada centralized lah. Biasa dekat sini ada dua kaki, jarak dua kaki punya diffuser grill. Kat situ panggil diffuser lah. So dia hantar udara sejuk ke dalam ruangan itulah. So you kena tahu lah circuit condenser, circuit chill water dan circuit angin pula untuk udara sejuk. Okay, ada soalan tak? Sebelum dia lagi jauh. So ni baru basic jenis-jenis dengan Chiller tu dia ada cut off ke atau bila sudah sampai sungai tu chiller tu cut off ke ataupun dia control aliran air ke macam mana? chiller kita rasanya bukan jenis cut off lah. Ada kecil saja lah. Cuma dalam kat sini kalau nak pergi detail ni, so dekat sini AHU ni mana bahagian chill water. Ni dia ada actuator valve. So kalau katalah bilik ni dah sejuk, bilik ni dah cukup sampai setting semua tu, dia akan control opening valve. Dia panggil actuator valve ataupun motor drive valve. Secara automatik menggunakan BAS kalau ada BAS, Building Automation System. Kita beri set melalui return temperature. Bila dah capai suhu, dia kurangkan daripada 100% open pergi ke 50% open. Dia just open macam tu lah, dia ada step-step dia nak opening dia. Oh, dia bukan bypass patah balik chiller lah. Dia cuba kontrol. Dia akan pergi ke chiller, tapi dia kontrol ni. Bila kontrol sini menyebabkan chiller kita boleh pergi. Dia ada dua condition dia, full load ataupun part load. Bila semua dah capai temperature yang kita set, dia boleh pergi kepada part load. Bila part load dah ada saving kat situ. Tapi berapa lama dia duduk dekat part load. Load yang separuh tu lah. Kalau hotel-hotel pula memang dia pakai centralized ni. Dalam bilik tu dia ada kawalan suhu masing-masing. Ada thermostat. Dia bagi thermostat ada kalau yang spin tu ni ada remote. Kadang sejuk yang keluar tu sama saja daripada chiller dia. Iaitu chiller, kalau chiller mesti air sejuk lah air. Kalau dalam bilik mesti angin. Dia dua circuit yang berbeza. Chill water air sejuk, dia akan pergi ke AHU ataupun FCU. Yang unit kecilnya panggil fan coil unit. Kalau yang besar ni untuk ruang yang besar dia panggil AHU lah. So dekat situ dia ada dua coil. Satu coil chill water, satu coil akan panas dan sejuk lah. Dia ada supply dengan return. Lepas tu angin yang tolak kena condenser coil yang sejuk, dia hasilkan udara sejuk. Kalau kita ada isu, kita ada buka air. Cik, kalau kat chiller ni, macam mana kita nak tunjukkan chiller ni dia ada efisiensi dia kat mana kat chiller? Sudah soalan depan ke depan. baru kita berkenalan baru. Kalau saya mengajar, kita background elektrik, kita mengajar benda ni tak tahu, tak nampak. Nanti hari ni lalui proses praktikal faham. Dia punya dua unit dia untuk ni, coefficient of performance COP ataupun chiller efficiency. So dia ada individu, dia ada plant. Dia bagi COP ataupun kilowatt per ton. Ataupun EER. Untuk spring unit biasa panggil EER, Energy Efficiency Ratio. Yang tu dah kalau kita dapat 5 star, EER dia lebih daripada 11. Kalau dapat 4 star, bawah sikit. 2 star lagi bawah. Betul ke kalau chiller ni untuk yang efisien kita tak perlu nak baiki, cuma kita tukar chiller lain? Tak perlu baiki. Macam ni lah masak macam tu. Itu dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi pula kena study sama ada centralized lagi ekonomi ataupun split individu lagi ekonomi.
Tak, kita cerita chiller je. Cina. Chiller sekarang. Sekarang ni bila kata chiller dia punya consumption pun sangat tinggi kan. Betul. Bila kata kita nak energy efficient, ada rate 5 star apa semua, adakah kita perlu tukar chiller tu betul ataupun kita boleh tambah? Kita boleh evaluate nanti melalui essay saya bagi. Dia bagi chiller plus efficiency ataupun chiller efficiency. Kita akan zoom lagi. Kalau chiller plus efficiency melibatkan pump, cooling tower, isu motor lah kan. Yang tu melibatkan sistem. Kalau chiller saja dia bagi chiller efficiency, kita tengok kilowatt per ton. Melalui audit kita boleh recommend sama ada nak chiller saja ataupun sistem. Dia ada skala-skala dia. Nanti kita pergi pada next ada dalam slide juga. Macam saya mengajar efisiensi chiller, water pump apa semua tu, tapi kita tak tahu basic tu. Betul ke kita ajar daripada basic ataupun kita hanya tuju terus pada efisiensi system? Bagi saya apa saya buat basic dulu. Macam mana function part. Expert dia tak boleh terus pergi tukar chiller. Tak boleh macam tu kan. Dia tengok condition lah. Dia kena buat audit, adakah problem dekat waf ke, problem dekat mana-mana ke. Dia tak boleh terus tukar chiller. Through data tu baru kita boleh buat recommendation. Maksudnya kita tak boleh nak tuju pada heat transfer ke flow rate apa semua, kita tak perlu tahu boleh. Benda itu parameter yang kita buat measurement untuk tentukan dia cekap atau tak cekap. Tapi yang pentinglah sekali refer to satu standard. Malaysia standard ke, Australia standard ke, barulah kita boleh kata itu tak cekap ke cekap. Kita tak boleh cakap masuk tak cekap. Apa reference? Itu ada dalam dah tak sabar dah ke depan. Okey, jadi faham ada circuit. Kalau split unit dia dua circuit je. Satu condenser dekat belakang outdoor tu, indoor. So in between tu ada gas agent dia untuk sejukkan. Dia bagi gas apa dia pakai lah, R32 ke, R410 ke, untuk dia sejukkan. Bila dia masuk dalam ni, nanti kalau kita boleh buka nanti untuk buat uji kaji petang kita boleh buka, kita tengok coil dia tu. So dekat situ lah gas sejuk yang lalu dalam tu lah. Dia memang guna air semua untuk sejuk. Udara sejuk daripada air situ. Kalau centralized ada dua juga tuan. Ada bagi air cool centralized ataupun yang water cool centralized. Kalau air cool centralized dia ada cooling tower yang besar juga tapi menggunakan konsep angin. Disejukkan angin. Kalau yang kita punya melibatkan liquid air, disejukkan oleh air. Menggunakan agent dia air. Mana lebih Mana lebih cekap? waterproof? Kalau di negara Middle East, Arab, biasanya pakai air. Dia tak ada air. Kita banyak air. Dari segi kecekapan, water cool lagi cekap compare dengan air. Tapi problemnya dari segi ada nasional, dari segi maintenance, cost kepada itu. Dari segi kecekapan nanti saya ada table di sini. Table perbandingan antara air cool dengan water cool. Aku ada juga. Kita bagi air turun tu cooling tower lah. Cooling tower pun ada dua. Untuk 4 segi square ataupun cylinder yang bulat. Cuma saya duduk macam ni. Okey. Ni buat dah sampai ke sini dah. So kita ada melalui data yang kita collect tu, kelajuan air dalam paip, volume air, lepas tu dia letak T, supply return, masuk formula 4.18 dalam kelajuan air, darah dengan T dapat kilowatt refrigerant. Kilowatt refrigerant tu bahagi dengan input kilowatt elektrik dapat COP. So COP tu kita boleh gunakan scale ni. Scale ni daripada ASHRAE, American Association of Economics. Kita boleh tengok kalau COP dia adalah 5.9 dalam keadaan 0.6 kilowatt per jam,
dalam keadaan biru, excellent. Biasanya cila-cila baru lah. Lepas tu kalau pergi ke belakang lagi, katalah 2.9, 1.2 kilowattan, need improvement. Yang ni baru kita sesuai nak tukar cila tadi. Ataupun nak tukar cila sahaja, ataupun keseluruhan sistem dalam centralized system, pump, cooling tower ke. Kita buat macam mana kita nak ukur Nanti kita pergi. Tak sabar lah. Sebab subjek dia. Subjek dia. Tak, dia nak tahu apa sebab cila kat sana tu. Tapi jangan lupa jangan lupa Tahu tak tahu. kalau kita nak pakai skill ni, dia ada syarat. Tengok syarat kat bawah ni. Energy input ni chiller, condenser pump dengan tower fan. Kalau pergi kat Singapura, Kerimat, tanpa satu lagi water pump. Ni tengok daripada sini Tapi ada syarat juga. Kita kena test ataupun operate chiller kita ni kepada 42 Fahrenheit dengan 85 Fahrenheit. Barulah skill ni tepat. Tapi biasanya expo yang kita buat ni, dia lupa yang ni, dia terus dapat result, dia guna yang atas ni. Sedangkan itu tak betul Tapi untuk present kepada klien, kita gunakan skill ni. Tapi kita kena remind kat bawah tu, ini condition bergantung pada American North American climate. Cuma kita pinjam dia guna ni untuk present kepada klien kita. Your punya performance dekat mana? Merah ke, kuning ke, hijau ke, biru ke? Nak lagi tepat, sepatutnya kita menggunakan Malaysia Standard. Tapi Malaysia Standard ni hanya chiller sahaja, bukan sistem ataupun plant. Kata nanti saya tunjuk kat yang Malaysia Standard nanti. So ini formula yang kita nak pakai ni. Kita akan buat method 1 dan method 3. Ini melibatkan measurement lah. So method 1 dia menggunakan circuit yang biru, chill water. Method 2 menggunakan petak merah, condenser water. Method 3 kita menggunakan esat angin, kelajuan angin dalam EHU kita adalah. Kalau kat sini kita menggunakan kelajuan angin kat sini lah pada return temperature dengan supply air untuk yang split unit lah. So formulanya 4.18 ni memang fixed figure tu untuk Malaysia lah. Darab dengan Q ni volume air dalam pipe, unitnya kg per second. Nanti kita buat measurement, dia akan dapat meter cube per hour. Nanti kita convert tu liter per second ataupun akan pergi ke kg per second. Conversion je lah Dalam pada meter cube per hour kita darab dengan 0.27777, dapatlah liter per second. So liter dengan kg 1000 je. Tu dapatlah Q ni flow rate T delta T return dengan supply. Kan? Oh ini sudah ada. Yang masuk ke chiller dengan yang keluar daripada chiller. Itu temperature kita. Actual measure lah. Temperature masuk dan keluar. Nanti kita letak temperature dekat sensor termometer tu. Supply 1 liter satu. So katalah chiller 1, ada chiller 2, repeat lah. Ada 3 chiller, repeat sampai 3 chiller. Lepas tu yang kedua ni pun sama juga. Untuk method 2, 4.18 dapat flow rate, tapi flow rate bahagian condenser pula. Tadi chill water. Kena ada yang circuit ni biru dengan merah ni. Ni lepas tu delta T lah. Delta T yang tadi lah. Masuk cooling tower, keluar cooling tower. So kita ambil delta T kat situ. Kalau tak dapat kat cooling tower, kita ambil dekat condenser side. Dekat chiller plant tu ada condenser side, satu evaporator.
Evaporator ni untuk chill water, condenser untuk condenser. Lepas tu method 3 kita akan buat juga, tapi kita akan buat kepada split unit. Split unit ni kita ada, dia lebih kat sini ada sensible heat dengan latent heat. So ada dalam nota sensible heat dengan latent heat. So kita menggunakan pakai 1.21 darab Q ni kelajuan angin. Meter cube ataupun meter per second darab dengan keluasan meter dapat meter cube. Volume lah. Darab dengan delta T. Delta T supply dengan mix. Kalau untuk isu dia panggil mix lah. Kalau kat sini supply dengan return untuk split unit kan. Lepas tu untuk latent heat 3 darab Q darab M mix dengan M supply. Ni refer to psychometric chart. Nanti you akan buat nak dapatkan berapa. Kat sini ada RH, ada temperature. So yang last kali kita dapat kat sini moisture content. Moisture content dalam udara. Method 3 at least Q supply kita kelajuan angin juga kan? Kelajuan angin. Cuma kat sini bezanya mix M mix ni moisture content lah. Kita belajar manual, kita belajar menggunakan software. Manual kena belajar basic. Tapi dimudahkan ada software. Tu software ada dalam access saya tu. Masuk link je link tu terus masuk software. Tapi hari ni kita belajar manual dulu. Jadi basic Nanti nak cerita susah ni. Ini basic psychometric chart. Kita buat manual baru pergi ke software. Software tu memudahkan kita lah. Okey, ini psychometry lah. Ini mendapatkan temperature RH modul. You dapat titik temu dia. You pergi ke kanan, you dapat moisture content. Katalah sini temperature ni berapa ni? Kita ambil dry bulb tau, bukan wet bulb, dry bulb. Yang kita duduk dalam ni bagi dry bulb So katalah ambil temperature ni. Pergi ke sini katalah 25. Kita ambil titik temu ni lah senang Sini ada 6, 17 kan. 17 katalah dia punya ni akhir. Yang ni akhir yang lengkup ni. So jumpa poin kat sini, kita tarik titik ke sini, dapat berapa moisture content. Moisture content ni masuk dalam formula Excel. Yang ni Chiller rating untuk COP lah. Kita buat kerja ni, kita refer pada satu reference ataupun dokumen standard. Buat banding suka-suka hati. Buat sesuatu dapat refer to standard. Kalau yang kes ni gunalah Malaysia MS 1525. Malaysia standard 1525. Nanti kalau tak ada, rasanya kena laporkan sikit RM30 ke RM40 beli dekat Department Standard Malaysia ataupun boleh bicara online pun boleh. Jadikan satu reference untuk you yang version 2017 yang saya punya ada lama 2007. Yang saya bagi yang tu pun dia dah tak guna pakai lagi lah sebab dah ada amendment kat situ. Kalau untuk ISO pun 50001 pun ada juga Malaysia standard dia lah. MS ISO 50001. Boleh refer lah, boleh pergi ke mana kat situ. Kalau kat sini kita tengok echo with condenser, water with screw ataupun rotary screw lah. Kita ada range, dia bagi range kat sini. Kita boleh refer pada COP 100% dengan ini part load lah. So kat sini kata lah echo ni 30 ni arti saja 30 refrigerant ton. Kalau audit dan chiller tu orang tanya, pergi audit chiller, biasa orang tanya berapa ton chiller ni. Dia ada tanya tak berapa kilowatt refrigerant chiller ni. Ada tak bertanya macam tu? Tak ada So biasa pergi berapa ton. Dia cakap okey, 30 ton. 30 ton tu boleh refer pada adalah method dia jenis echo disejukkan melalui angin. You refer pada sini 30 refrigerant ton, minimum COP 2.6.
Lepas tu maksimum kilowatt per tan ni 1.36. Kalau yang paling 2.8 dengan 1.21. Ini figure yang menjadi reference lah. Kalau buat audit nanti kira-kira dapat uniform dengan standard apa dokumen ni. You tengok kat sini, kalau katalah sepatutnya minimum 2.6, tapi kita buat measurement dapat 2.0. Bagus ke tak bagus cila kita? Performance lah. COP dia. Minimum cakap 2.6. Tapi through measurement, kita dapat measurement dapat 2.0. Bagus ke tak? Sebab dia minimum 2.6. Kita dapat 2 point. Tapi 0.6 bahagi dengan 2 point itu berapa persen dah loss, pembaziran. Itu baru segi performance. Lepas tu kita kena study balik kenapa dapat 2.0. Adakah data dia tak bagus, flow rate tak bagus ke, macam tu kita kena study lagi dah. Ini bersama dengan kita menggunakan graf. Biasanya ada condition equipment ni sepatutnya kena operate dekat 75%. Dia panggil optimal efficiency. Motor ke kebanyakan equipment akan operate dekat 75% loading dia. Untuk dapat optimal efficiency dia kat sini 75% you dapat 0.652 kilowatt per tan. Kalau you operate dekat 15% je 1.2 kilowatt per tan. Kalau kilowatt per tan ni namanya lagi besar bagus ke lagi kecil bagus? Kilowatt per tan. Jadi lagi kecil lagi bagus. Lagi banyak menyebabkan banyak energi yang digunakan. Jadi terjadi you operate, katalah chiller you operate sepatutnya katalah 10 tan. You operate dekat 15% daripada 10 tan. Itu kita melalui measurement lah. Dan cuma kes ni dia test. Letak capacity katalah 10 tan chiller, you kena operate at least 10 tan 7.5 lah kepada 75%. Kalau you operate bawah pada 50%, dia panggil 40. Tak bagus lah, ikut pada graf ni. Kalau 50% kan, point ni you bawa ke sini, dapat dah kilowatt per tan. Compare kalau you operate dekat 75%, lagi dekat kilowatt per tan je lah. Kilowatt per tan kalau 0.7 darab dengan 10, jawapannya 7 kan. Kalau 0.5 darab dengan 10, 5. So kalau uniform pada sini dia nak add dekat 75% untuk dapat maksimum ataupun optimum efficiency lah. Dia sebenarnya tak galakkan kita operate dekat 40 dan di bawah 50%. Nanti kes ni kita tak ada ni motor tak hidup kan. Kalau motor hidup, kita boleh tengok motor loading. Kita measure tu actual versus dengan rated. Katalah rated 10, measure-nya 7. 7 bagi 10 dapat 70% loading. So 70% loading guna graf motor tu, pergi buat 70% dapat dia punya kecekapan. Ya. Dia punya underload overload kan. So kalau refer pada graf ni, kalau semalam kan saya cakap kan, jangan melebihi rated loading. Katalah rated loading sepatutnya 100%, kita operate dekat 120%. Siapa berlaku pada motor tu, dia akan panas. Bila panas dia akan berlaku ke losses kat situ lah, melalui harbor. Dan paling teruk, lifespan motor tu cepat habis, cepat tamat. Dah operate lebih daripada persen yang sepatutnya. Tapi dalam kes ni, graf ni bagi tahu at least 75% dia punya optimum dia. So ni untuk yang cooling tower dia ada natural draft ni jenis Contoh yang kita dapat audit nanti macam mana? Sama ada dia square, segi 4 tepat ataupun yang cylinder. So dia panggil yang ni panggil
water flow, cross flow, angin masuk terus keluar. Jadi one way lah. Kalau dia cross counter flow, dia masuk dengan dia keluar bercampur. Biasanya cooling tower ni cooling tower yang bentuk silinder yang bulat. So dia akan berpusing kat atas tu. Jadi dia akan berpusing. Itu panggil counter flow lah. Kalau cross flow dia one way je. Macam ni lah. Angin masuk kat sini, motor dia seduh. Dia panggil cross flow. Macam natural ventilation kan, dia one way je. Masuk sebelah ni, keluar sebelah ni. Angin tak. Kalau di aircon tu sepatutnya panggil itu cooling tower, dia ada cooling tower effectiveness. Dia berkait dengan weather dekat luar. Kalau hari sejuk, dia panggil kat sini dia panggil design dengan approach. Next slide tu. Design tu 5.6 degree C. Kalau yang approach tu kita refer pada wet bulb temperature. So yang kita dulu sekali dry bulb. Kita pergi ke design meter kita ada, kita tengok kat situ wet bulb. Wet bulb biasanya kalau Malaysia dalam 28 ke 29 degree Celsius lah. Walaupun weather temperature kita 30 lebih, jadi wet bulb ni 28 ke 29. Yang ni nak tengok cooling tower tadi lah. Range, bagi range plus approach, jarak dengan 100 dapatlah dia punya cooling tower effectiveness. So yang ni tak ada aktiviti ni sebab dia tak ada cooling tower. Kalau chiller tu jalan, boleh buat cooling tower effectiveness lah. Issue, pernah nampak issue kan? Banyak kompartmen dalam ni lah So yang penting ada supply duct, ada fan, ada flexible, ada heating ataupun cooling. Filter kompartmen related dengan fresh air lah. So dekat sini ada, yang penting dekat sini ada dua pipe masuk, satu chill water masuk, satu lagi chill water keluar. Supply dengan return. Lepas tu dekat sini ada ni lah, sini dalamnya ada motor and fan, blower motor untuk dia sedut dan dia hantar ke bilik-bilik yang diperlukan lah. Biasanya dekat sini dia pakai ada insulation. Dekat ducting kita tu dia ada insulation. Sebab apa kena ada insulation? Untuk elakkan kehilangan losses. Sebab dalam tu yang kita nak buat cool. So kalau ada insulation yang bagus, dia akan prevent daripada losses kat situ lah. Sebab dalam bilik tu mungkin panas dan dalam tu sejuk. Kalau tanpa ada insulation, sepanjang duct itu akan ada condensation. Dia ada banyak condensation, jadi banjir lah. Okey, macam mana kita nak buat audit pula? Audit untuk centralized Ini antara yang kita tahu lah, ciri-ciri ni antara equipment dalam ekosistem. Yang penting, yang ni baru kita minta mechanical drawing. Mana saya minta electrical drawing kan. Ini mechanical drawing untuk kita tengok piping, berapa rated design. Kalau tidak ada operation testing, commissioning lah. Dalam drawing tu ada semua rated. Berapa tan chiller, berapa kilowatt motor, berapa flow rate, semua ada dalam drawing ni lah. Ini untuk yang chiller, yang ni untuk cooling tower, yang ni untuk side pula. So kita pilih berapa ducting macam tu. So setiap ducting ni ada dia punya CFM. Nanti kat sini berapa CFM dia, cubic feet per minute, angin yang tau. So biasanya kita akan check balik. Yang ni biasanya kalau ada problem komplain panas, kita pergi check berapa CFM diffuser dia. Ini berkaitan dengan air balancing lah. Banyak komplain panas, kita pergi check. Mungkin buah dah tutup ke, mungkin banyak mungkin lah Dan audit ni banyak kemungkinan akan berlaku lah. Secara sebelum ni orang lain duduk kat situ, dia komplain sejuk. So maintenance datang, adjust temper sikit, tutup sekali. Lepas tu datang orang lain pula, panas. Dia komplain panas. Rupanya temper tak buka lagi. Ataupun berlaku you buat renovation. Sepatutnya dalam bilik ni ada 4 diffuser.
Tapi bilik pos ada kat ujung satu je ya. Sepatutnya dia dapat satu diffuser, tiba-tiba diffuser tu tak ada dalam bilik pos. Komplain lah panas. Bila berlaku renovation tanpa minta bantuan maintenance lah, terutama pakai aircon lah, dia boleh lepas. Okay, ini kalau ada sistem building automation, kita boleh extract data dekat building automation system. So kalau ada BAS ni bagi centralized control. Biasanya kalau komplain terus pergi kat sini, naikkan flow ke, nak open bar ke, secara automation lah. Ini untuk issue. Ini untuk issue. Dia dah siap. Ini kita dah bedah issue ni. Dia ada chill water masuk, dia ada chill water keluar. Ini cross section untuk issue dah. Kita bedah daripada backup yang tadi tu. Inilah gambarannya. Dia ni fresh air masuk. Fresh air ni penting Fresh air ni penting sebab dia supplykan udara segar. Apalah kita buat measurement, tiba-tiba dapat 1500 CO2. Jadi bilik itu dah tak cukup oksigen lah. CO2 tinggi. So kita kena bekalkan fresh air masuk kat sini. Tapi kena kontrol. Ada yang automatic, ada yang manual. Kalau ada bus, biasanya automation. Dia boleh set berapa CO2 level dengan open lever. Dia boleh communicate dua tu lah. Kalau tak ada, manual lah. Manual biasa standard design mesti buka 10%. Dia tak boleh 100% close. 10%. Kalau tak cukup dia buka 20% sampai 50% atau 90% lah. Kenapa penting kena kontrol fresh air? Sedangkan saya cakap tadi, kalau duduk kat luar, udara sangat bagus kualiti. 500 ke 600 ppm. Dalam bangunan, kenapa kita nak kontrol 800 ke 900 ppm? Biarlah dia masuk 600 ppm, udara segar Kenapa? Dari segi kualiti, katanya benar akan masuk. Dan mana udara kita bekerja dalam suasana yang segar, InsyaAllah tak ngantuk. Bila oksigen mencukupi Tapi dalam energi kena kontrol. Sebab apa? Yang kita bawa masuk tu udara panas. Katalah tengah hari 25 degree Celsius. So bila udara panas banyak masuk, menyebabkan kompresor kita bekerja keras. Sebab tu kita kena kontrol Dia panggil infiltration. Udara panas masuk dalam sistem aircon kita, menyebabkan kerja kuatlah kompresor kita, chiller kita tu kan. Tapi biasa kan dalam mungkin cik maintenance saya lupa nama, minta maaf lah. Biasa dapat komplain sejuk. Apa maintenance buat? Maksudnya komplain? Kalau tiba-tiba dapat komplain, wah sangat sejuk. Biasa apa? Immediate action. Biasa kan? Kalau orang ini sejuk, betul. Itu mungkin salah soalan saya. Dalam kondisi yang sejuk biasanya pakai jaket yang tambah. Kalau sejuk lagi apa yang buat next action ni? Betul. Oh, Naik temperature. Wah, tu dah bagus tu kontrol. Biasanya tak. Buka tingkap dahulu. Kau tingkap Oh, tak ada tingkap. Oh, biasanya majoriti saya buat audit, saya ronda kawasan outdoor, luar, ambil gambar, tingkap terbuka. Duduk pertama, majoriti yang di putrajaya. Biasa buka tingkap yang terasa selesa. Tapi dari segi infiltration ataupun tu kita tak boleh nak kontrol. Sebab tu ada kepentingan awareness kat situ lah. Biasa kalau komplain panas baru cepat sikit maintenance datang lah. Betul tak? Tak tahulah kat sini. Kalau FM yang dibayar, komplain panas cepat. Dia panggil respon time tu kena cepat. Dia akan pergi study lah kat mana. Tiba-tiba panas, bawa tingkat terbuka, dia tutup tingkat tu. Ada step-step dia
biasanya komplain sejuk ni tak ada komplain ya. Kita immediate action pakai jaket. Aircon kita duduk. Ha? Duduk Syamban tak ada ni. Tak ada aircon. Tak ada aircon, ada aircon. Itu dia komentar. Kalau dia kau tak Okey. Okey, saya balik kat sini. Ini dia ada fresh air, lepas tu dia panggil return. Daripada bilik kita yang dihantar tadi kan ada return. Lepas tu fresh air campur return, dia pergi kat filter kat sini dia panggil mix air. Kan dalam formula tak ada mix kan. Dia combination fresh dengan return jadi mix. Lepas tu dia tolak ni coil cooling coil dalam issue ni. Angin ni tolak, dia terkena chill water tadi, diseduh oleh fan ni, jadi udara sejuk. Daripada sini air sejuk dalam bentuk liquid ya, cecair, dia pergi kepada udara. So udara akan dihantar ke bilik supply air. Jadi ini yang cross section daripada issue lah. Mana-mana yang ada BS building automation system kan. Supply air, return air. Return ni ada sensor biasanya ni. Yang ni dia akan integrate dengan valve penumpang. Oh tak ada valve kat sini. Sepatutnya akan close dengan valve. Dia panggil signal kepada actuator valve. Ini yang tadilah. Yang ni bagi desktop audit kita kena collect semua info-info yang melibatkan dokumen lah. Ada testing commissioning ke, ada drawing ke, kita collect semua untuk dapatkan info-info ni. Info ni diguna pakai bila buat analisa ni. Jadi salah satu contoh lah, ini melibatkan chiller. Supply ni based on design, dekat nameplate, dekat chiller tu kita ambil nameplate tu, kita masuk dalam Excel table dan di present dalam report kita lah, report energy audit kan. So daripada sini juga dalam Excel saya bagi tu, saya bagi satu sampel template. Daripada situ kita boleh check berapa tan chiller tu. Dapat katalah kita pergi audit bangunan ni, kita tanya berapa tan chiller tu ada. Oh saya pun tak tahu. Tapi kita boleh kira melalui director tu. Kita kira walaupun dekat situ tu dia modelnya 170 yang saya bagi sampel exercise tu, tapi bila kita calculate sebenarnya 150 tan, bukan 170 tan. Ada cara nak kira je lah. Ada dalam Excel yang saya berikan untuk exercise. Ini untuk pump. Pump ni penting kat sini, yang penting flow rate ni. Bila ada rated ni kita boleh check bila flow rate yang kita buat measurement tu, dia tak boleh lari daripada rated punya flow rate. Dia rated flow rate dalam sini ada meter cube per hour ataupun gallon per minute. Kalau meter cube per hour 223, kalau gallon per minute 984 US GPM, US gallon per minute lah, itu kan US kan. Biasa yang untuk nota kita pakai meter cube per hour. Kita pakai yang bukan American lah. Ini untuk panggang, yang ini untuk cooling tower. Biasanya ada rated, ambil nameplate dekat rated tu berapa tan cooling tower. Jadi on site, ini equipment yang kita guna pakai ni flow rate ni. Tapi ni yang flow rate yang jadi lama lah. Haji kata dah masuk kabinet dah. Dah boleh lupus dah. Dah tak boleh pakai dah. Jadi Haji pakai yang baru, Vandenmetri kan. GE lah. GE punya brand lah. Lepas tu ada sensor ni. Lepas tu ada power input. Sebab yang ni akan mendapatkan output kilowatt refrigerant. Flow rate dengan delta T. Ni flow rate, ini delta T. Temperature kan. Ini input power. Sekarang kita nak kira COP kan. COP, coefficient of performance, cooling, unitnya kilowatt refrigerant bagi power input. Unitnya kilowatt E. So menggunakan
gunakan yang ni, equipment ni, flow meter dengan temperature kita dapat kilowatt refrigerant. Tapi sebelum tu nak dapat yang ni, menggunakan formula 4.18 darab Q darab dengan delta T. Delta T ni return tolak supplant arti ST. Kalau dalam ekor hawa dingin biasa orang tanya berapa COP chiller ni, berapa COP chiller plant ni. Dua beza kan, chiller plant, chiller plant termasuk dah equipment pump cooling tower. Kalau chiller saja. Kan semalam kita ada buat pie chart semalam kan? Ingat tak pie chart semalam? Ni pie chart yang kita buat semalam kan, study semalam. Chiller plant. Yang ini yang paling besar is chiller. Yang kedua CWP, CHWP, cooling tower, cooling tower kat sini. ASU kat sini. So kita study ni COP plant, COP chiller. Sebab chiller ni yang paling besar portion dalam chiller plant. Lepas tu buat tanya tadi nak tukar semua ke nak tukar chiller saja. Menggunakan analisa ni kita boleh recommend. E elektrik. Input dia elektrik, output dia refrigerant. Nanti ni kita nak buat dekat ni. Dapat figure ni dalam bentuk kilowatt refrigerant. Kita convert to refrigerant ton. So katalah ni X figure darab dengan 3.5 bagi 3.51 dapat unit refrigerant ton. Ini conversion saja unit kilowatt pergi ke ton. Kalau nak 3 panjang boleh lagi 3.51 something belakang lah. Saya ingat yang belakang tu saya ambil 2 decimal point 3.51. Jadi semua ni kita guna dalam praktikal. Ingatlah formula-formula. Formula yang penting. Ini basic formula lah. Ada satu lagi yang pakai yang US ni. U darab dengan bagi dipakai Fahrenheit. USGP MPG. Dia ada dua formula ingat Ingat ada dua formula tapi jangan keliru bila bagi tahu student. Pakai formula ke atas ni delta T nya degree Celsius. Menggunakan formula ni degree Celsius. Kalau formula yang ni Q dia dalam USGPM, gallon per minute. Darab dengan delta T ni dalam bentuk Fahrenheit. Kan saya dah sebut tadi kan 5.6 degree Celsius ataupun 10 Fahrenheit kan. So dua ni jawapan dia sama ataupun hampir sama bergantung pada decimal point. Bila formula di dalam ni. Tapi ingat yang ni flow rate dia, Q dia USGPM, yang ni kg per second. Ada setengah-setengah exco dia confuse. Bila saya baca report, pelik sikit.
Tidak. Yang tu untuk standard apa? Yang bawah untuk standard? Yang ni menggunakan American lah, US. Yang ni pakai UK lah tu, metrik biasa lah. Ni yang ni kg per second. Dua-dua ni nak kira ni cooling output, energy cooling energy. Ni, sorry. Ni sini lah. Ini bawah ni lah. Satu lagi formula. Yang cik bawah ni cik yang KWR untuk Oh ni nak convert daripada unit ni, unit kilowatt refrigerant kepada refrigerant tan. Itulah saya cakap ni kan, orang tanya masuk audit berapa tan chiller you. Dia tak tanya berapa kilowatt refrigerant chiller you. Kalau unit bahasa ekor ni berapa tan? Refrigerant tan. Tak apa ini. Boleh dulu nanti kita amali. Cakap senang kemarin. Kita amalinya lalu keliru pula. Ini. So ini jawapannya ni refrigerant tan S number lah. Untuk formula ni. Cuma dekat sini kita kena set dekat equilibrium kita lah, yang kita nak buat ultrasonic per meter tu. Kalau nak pakai formula ni set terus gallon per minute. Q tu kalau dekat nameplate tadi lah, dia ada tulis berapa USGPM tadi kan. Sampai situ lah ambil yang kat situ lah. Ni. Kan dia ada meter cube per hour, gallon per minute. Ini based on spec manufacturer. Tapi benda ni, bila realitinya kita kena buat measurement. So measurement tu, equipment yang kita nak pasang tu, dia boleh set sama ada nak pakai meter cube per hour, liter per second, ataupun gallon per minute. So kita kena set dekat gadget equipment tu lah. Cuma jangan confuse lah, this formula dengan formula ni. So dua-duanya output yang sama. Banyaklah formula pagi ni. Oh, kejap. Oh, buat mana saja. Heat and fluid, the aircon, refrigerator. Boleh? Kita dah habis 10.30. 10.30 kita pergi ke plant untuk tengok measurement flow rate. Ini borang-borang yang digunakan untuk audit dalam chiller. Dekat sini ni kita boleh masukkan rated. So benda ni akan dikonvertkan dalam Excel. Excel itu akan diletak dalam report di bawah chapter 4.0 building profile kepada teknologi yang digunakan. Ini cara measurement lah. Kita letak poin-poin ini untuk kita measure. Dah excited lah. Saya cakap tak dengar lah kali. Tak apalah, kita dulu sampai dalam 10 minit lagi kita buat praktikal lah. Okay, saya habiskan sikit slide ya. Ini poin, ini central lagi poin yang kita buat measurement lah. Sama ada nak
individu T1, T2 ataupun T3 ni tempat temperature point yang kita ambil kan. Sama ada nak pakai T1 dengan T2 kat sini ni dia panggil plant. So combination antara T1, T2. So dia ambil satu point je kat sini. Supply dengan liter. Dia ambil satu flow rate. Flow rate ni kalau chill water ni dia tak kisah ambil supply pun boleh, liter pun boleh sebab dia close loop. Dalam pipe tu supply liter dia pusing macam tu je. So dia ambil supply pun boleh, liter pun boleh, flow rate. Tapi yang kedua delta T T1, T2 supply temperature, liter temperature. Dapat perbezaan suhu delta T tu kan. So dapat flow rate, dapatlah kilowatt reference masuk formula tu. Ini pun boleh tahu kita ambil point 1 ini masuk ke dalam cooling tower, jadi keluar kepada cooling tower. So delta T kat sini kita boleh menggunakan formula yang sama untuk flow rate condenser pula. Ini untuk method condenser dan tadi untuk method chill water. Ini untuk formula yang sama, flow rate yang berbeza. Flow rate condenser, flow rate evaporator. Flow rate condenser, flow rate chill water. Kan ada method satu, method dua tadi kan. Formula yang sama, delta T pun berbeza. Delta T chill water, delta T condenser. Ini audit menggunakan method 3. Yang ini method 1, method 2, ini method 3. Kita menggunakan kelajuan angin. Sebab tu kita pakai anemometer, flow rate, meter per second. Kalau air tak tinggal meter cube ataupun liter kan. Ini meter per second. Darat dengan keluasan jadi meter cube per second. Ini borang dia. Banyak sikit borang dia. Tapi yang penting kat sini ada beberapa dah. Mix duct kelajuan angin. Ataupun ada return kat sini, ada return duct speed. Nanti kita guna pakai untuk audit ni lah, audit speed unit nanti Ini poin-poin yang wajib ambil lah. Yang penting kat sini temperature, flow rate, power, ambient. Ambient tu kita nak tengok measurement kita tu pada waktu hujan ke, waktu panas ke. Itu kita akan relate dengan temperature dekat luar. You pernah tahu juga temperature kat luar ni kita panggil cooling degree days, perbezaan suhu antara luar dan dalam bangunan lah. Perbezaan dia bagi CDD, cooling degree days. So jadi CDD ni penting untuk kontrol. Sekarang ni kan ini berlaku kat mana-mana, even di bangunan MDGC. Hari hujan sangat menggigil. So komplain tak boleh buat apa. Sebab dia manual control, bukan auto control. Sepatutnya kita enjoy hari hujan, kita kena increasekan set point temperature untuk dapat saving. Dan kalau ada BS atau automation system, dia auto lah, dia refer pada weather condition kat luar lah. Sekarang kita tak ada semua manual, sejuk lah, hujan lah. Kalau panas dia pergi pada maksimum, dia tak ada saving lah. Dia pergi kepada maksimum. Bila hujan patutnya dapat kepada yang minimum ataupun pertengahan lah. Itu bagi dia boleh gunakan CDD itu sebagai satu signal kepada sistem kita lah. Dia nak ayah ada aircon. Dia bukan dengan aircon lah. Sebab aircon tu dia boleh kontrol. Yang tu base. Base biasa kita pakai 18 daripada lebih macam tu lah. Bukan daripada keadaan. Tengok yang punya ni lah. Biasa saya pakai 18. Ini buat analisa lah. Daripada sini kita buat analisa. Nanti ada juga simpan analisa dalam Excel nanti.
Ya ni penting. Ini psychometry chart. Ini performance curve. Ini kepada pump. Kalau mengajar nanti mengajar pump, ada pump yang kita beli tu, dia mesti datang operation and manual. Dalam operation manual tu ada pump curve. So dalam pump curve ni ada 3 Yang penting kat sini flow rate, meter cube per hour. Lepas tu yang ni X X punya paksi, ni Y punya paksi kan. So X ni flow rate Q. So melalui Q ni, katalah 60% meter cube per hour, kita naik ke atas menggunakan curve yang pertama. Curve yang pertama you refer pada yang sebelah kanan, kecekapan jawapan ni, efisiensi. Kalau you refer pada curve yang kedua 60, you pergi ke kiri, you dapat head ketinggian berapa meter pump tu boleh hantar. Lepas tu you pakai curve yang ketiga, you naik 60, you refer ke kanan ke kiri, you dapat berapa output power pump tu, shaft power dia lah. Sebab kalau tak ada curve ni susah. Pakai formula complicated. Nak dapatkan pusingan shaft motor kan. Ni kita balik pump. Pump dia tak ada supply. Dia bergantung pada motor. Motor tu kita bagi input, output dia pusingan shaft. Shaft tu dia pair kepada pump tadi. Ataupun belting, pakai belting bersama motor fan. Belting tu kan puli ni kita kira macam lah. So bila ada curve ni senang kerja monitor. Satu lagi ni untuk pump kerja curve, ni dalam operation manual. Dia ambil dalam satu operation manual ni. So dia ada 3 graf berbeza. Tadi dalam satu graf kan. So ni 3 graf berbeza, satu power, satu efisiensi, satu head. So benda ni bawahnya mesti flow rate. So flow rate ni penting untuk pastikan berapa shaft power, berapa efisiensi, berapa head yang dia boleh hantar. Ini ketinggian. Katalah daripada ni kita punya pump kan. Daripada pump ni ambil saiz ni ke atas. Dia bagi head lah. Berapa tinggi dia boleh hantar. Ketinggian dia Sebab tu design tu dia tengok pump ni 10 head, 10 meter. So kalau tiba-tiba operate, you tak extend lagi bangunan tu contoh pada 10 meter, tu extend lagi another 10 meter. So pump tu dah tak cukup dah. So dia takkan sampai pressure ke tambahan level tadi. Sebab design yang 10 meter je. So you kena tambah sama ada jalan 2, jalan 3 untuk support heat ketinggian tadi. Ni motor. Motor tadi pump kan. Ni motor ni penting juga. Motor ni dia bagi percentage load. Motor loading. Kita claim actual kata tadi 7 kW. Ratednya 10 kW. 7 bagi 10 dapat motor load 70%. 70% you naik ke atas ni. Katalah you pakai standard motor dulu lah. Motor yang tak cekap ni 70%, you dapat kecekapannya katalah dalam 88 kecekapan kan. Katalah you operate dekat 50%, dia kurang sikit, 88 mungkin jadi 87 kecekapan dia. Ataupun you ESMU you tukar kepada yang motor cekap tenaga, high efficiency motor 70%. Pergi ke sini jadi 94 ke 93. Yang tu yang kita buat exercise semalam, 91% efisiensi, 95% efisiensi. Perbezaan tu itulah saving dalam 2 kW semalam kan. Itulah offer saving. Bila you tukar motor biasa pergi ke motor cekap tenaga, high efficiency motor lah. Curve ni penting sebab pada masa pergi ada tak operation manual sahaja. Sebab tujuan nak dapat ni lah. Kita boleh dapat flow rate ni flow rate melalui measurement nanti. Daripada flow rate ni kita boleh decide berapa shaft power, berapa kecekapan, berapa ketinggian.
Oh dah habis, alhamdulillah. Ngam-ngam 10.30 Oh. So harap faham lah. Itu harapan tinggi tu. Nak ngajar bagian ekon tu. Susah lama saya background elektrik juga tahu. Tapi saya bekerja lebih kurang 3-4 tahun. Saya kena belajar mekanikal. Saya kena belajar arkitek. Arkitek tu saya kena kira berapa heat gain daripada matahari masuk ke dalam bangunan dipanggil OTTV, RTTV, overall thermal transfer value, roof thermal transfer value. Oh, formula panjang. Saya kena dapat emissivity, button berapa, cermin berapa, kena ukur keluasan tingkap, keluasan dinding, banyak. Tapi saya dah sikit-sikit yang malam pandai. Itu apa yang saya belajar lah. Nak sampai saya ni dah semalam kan dah lebih kurang 4 tahun ni. Memang inilah kerja saya. Dan kerja saya sekarang ke arah berkongsi ilmu. Benda tu selalu guna. Sebab selalu guna tu bagi you kata senang lah bagi saya kan. Bagi you pergi first time dengar ni memang susah sikit kan. Tapi insyaAllah ini mana subjek dia kena mahir lah. Kena mencuba lama-lama dah ada detail. Ada satu senario, satu kes di UMP, degree energy and environment lah. Ada satu pensyarah ni dia tak tahu ni. So saya bagi 2 kelas. Lepas tu saya minta dia join saya buat audit, buat belajar ni lah. Sekarang dah boleh mengajar sendiri lah. 2 kelas je saya tolong dia. Dia sebagai pemantau lah sama student lah. Lepas tu dia dah follow saya buat audit, pajak cooling tower, buat ini cuma tu. Dia itu kat sini kan ada industri punya tu kan, SIP kan. Tu kan ada yang tu. Kalau ada chance apply lah. Nak join saya ke, nak join haji sekarang ke. Kalau join saya 50-50 paper dengan site. Kalau haji sekarang 100% site. Tapi bergantung pada projek haji sekarang. Ada bangi tu. Bangi kan juga. Tapi dia ikut jadual haji sekarang. Tapi tu ada satu lagi saya buat dekat di Politeknik Merlimau lah. Ni saya yang ni orang lah. Cik Nazri tu dah level lain sikit. Dah sini sangat. Yang follownya Suzy dengan Jais. So Jais join 2-3 audit dengan industri. Saya minta dia attach dengan satu ESCO. So ESCO tu apply grant audit dengan industri. Dia join 3, terus sekarang dah rasa confident untuk nak bagi ceramah tu. Dia memang politeknik tu dia tak ada offer audit so dia ada experience lah. Dia boleh bagi saya lepas saya speaker. So dia present pun dengan keadaan level tinggi lah, confident level. So boleh je nak attach dengan saya ke, dengan GTCM ke saya ataupun nak macam Encik Zaman tu buat dekat student pergi TAIS ke kan. Bagus lah sana. Itulah seruan saya tu lah. Turun bersama industri lah. Bersama orang industri untuk dapatkan knowledge. Knowledge tu tak dapat kalau kita tak volunteer tak ikut kan. Okey, kita rehat. Kita pergi ke Cina pula ni. Sebelah ada. Kita tengok macam mana buat ni pengiraan mendapatkan energi Okey, jom. Boleh tak kita pisahkan 2 grup?
Grup lelaki, grup perempuan lah senang. Okey. So grup lelaki boleh pergi kat flow measurement dulu kat belakang. Flow. Perempuan tinggal dulu, saya nak cerita pasal piping dalam equipment piping dalam cina plan. Boleh? Kita lelaki pergi ke sana dulu. Yang cycle yang cina plan lah ada dua cycle, merah dengan kuning. Biru. Yang ni di belakang kita ni chiller lah. Ini namanya chiller. Ini yang berbalut insulation ni evaporator. Dalam ni ada tube. So dalam tube ni ada chill water. So yang dekat sebelah satu lagi tu yang tak ada insulation namanya condenser. Ni yang hijau tu namanya condenser lah. So yang ni ada yang ada insulation, ada yang tidak ada insulation. Mana yang insulation dalam tu chill water. So chill water dia pergi ke bangunan ASU. Mana ada insulation? Yang ada insulation tu yang warna apa? yang light blue. Dia punya chill water, dia punya temperature dalam kena maintain berapa? Biasanya dia set dekat sini 7 degree Celsius. Lepas tu yang balik sepatutnya ada dua, nampak? CWR. Return tu biasanya balik dalam 12.5 ataupun 13 degree Celsius. Dia ada perbezaan Maknanya insulation ni boleh tahan lama lah untuk tempoh. boleh tahan lama. Purpose dia untuk buat dia nak insulate daripada kan ni panas kan. Bila panas dengan sejuk dia akan berlaku condensation. So condensation akan menyebabkan banjir dalam inilah sebab tu dia bungkuskan ataupun isolatekan dia. Sebab insulation. Sejuk tak sih? Masa kita masuk dulu kan Masuk kalau operate sini bising. bising, tak rasa sejuk lah. Sejuk memang tak ada. Sebab ni tak ada aircon. Panas. Sebab dia hanya ada ventilation je tu. Kalau kita pegang tu tak rasa sejuk. Sini dia akan nampak adalah poin-poin yang macam ni kan. Yang Keluarkan air lah. sejuk. Kalau you pegang yang kat belakang panas. Kalau yang dalam tu ada apa? Yang ni sejuk. Sebab tu dia bungkus. Macam cikgu tadi cikgu. Kulit tawar kejap lagi. Ke depan masing-masing. Dia orang ajar tak nak tengok yang depan tanya. Dia bergantung pada setting sini. Sini dia punya program dia kat sini lah. So, kita boleh tekan button setting. Ada setting, ada set point ni. Kita set nak 7 ke, nak 8 ke. Kat sini lah. Tapi biasa orang 7 lah. Biasa 7. Desainnya dalam 44 ke 46 Fahrenheit tadi kan. Ataupun 7. Biasa 6.5 ke 7 lah kan. So ni kerja dia. Ini pump. Dia pergi ke pump. Ini namanya chill water pump. Yang sebelah sana yang hijau tu panggil condenser water pump. So yang ni circuit yang biru tadi pergi ke bangunan. Yang ni yang hijau tu circuitnya pergi ke cooling tower kat belakang sebelah lagi. Itu yang penting lah, yang penting nak pasti kalau chill water mesti ada insulation. Ni kalau tak payah sejuk lah. So dalam insulation dan dalam insulation ni kita tengok di sini. Dia ada PU. Sebab dia condense, jadi sebab dia dalam Nak kekalkan suhu. Dia form ni macam dia campur dua chemical, dia campur-campur dia akan hasilkan cecair jadi foam. Ni betul foam. Oh ni daripada cecair. Daripada cecair liquid. Tujuan dia jadi pelembab insulation. Jadi ni paip ni, ini insulation. Kalau ni tak ada lampu. Kenapa? Sebab dia panas ke? Oh, nak kekalkan sejuk suhu dia. Jadi bila dia akan bawah ni penuh dengan air nanti. Tak lama tak reput Tak reput Boleh buka kopi. boleh. Tapi dia tak reput lah. Tak. Sebab dia di dalam balutan. Kalau kita nak buka yang ni, kita kena potong ni, kena buang ke dalam. Lepas tu pasang balik. Lepas tu kena pasang balik, masuk chemical balik. Dia macam tilam asrama. Tilam asrama.
konsep dia macam dengan tilam, dalam tu ada foam kan. Kita tidur rasa sedap. So dia dibungkus, ibarat baby kan, dibungkus dengan kain, dia rasa seronok, sedap, selesa. Oh sorry, saya tanya soal sekejap. Jadi motor ini pump. Ini yang bergerak. Jadi kita tengok curve tadi tu, motor dipusing untuk shaft output dia pusingan, speed kan. So dalam ni ada bilah-bilah pump. Pam jadi Pump sentrifugal. Motor induction motor. Dalam pump ni dia tujuan dia nak hantar air chill water kepada EHU. Soalan tadi saya kena pergi sana pula. Soalan yang view tadi tu, dalam ni dekat belakang ni ada kompresor. So kompresor, dalam kompresor ni ada gas. So dia kompres untuk dapatkan chill water, air sejuk. So Tapi yang gas tu sejuk lah. gas tu dia sejuk, gas tu dia akan sejuk dengan panas bergantung. Tapi tujuan nak hasilkan chill water. So nak dapat berapa sejuk kita kena set dekat sini. Nak 7 ke, nak 6 ke. Kalau tu letak 6, kompresor kerja kuat. Kalau letak 8, kompresor kerja kuat juga, tapi dia sampai dia panggil ejen untuk disejukkan. Jadi perlukan jadi pada compressor, daripada condenser, plus for evaporator. Sebab ada nota, ada evaporator, sini ada kompres, dia ada 4 circuit dia. Satu ada dalam nota saja. Kalau ni maksudnya daripada air supply Dia 2 circuit yang berbeza. Air condenser, air chill water. So in between dia menggunakan gas untuk sejukkan. Dia macam dengan dia transferkan haba. di mana duduk Dia tak ada. condenser dulu ke chiller tu yang function? Oh tak ada lah, dia jalan dua-dua. So dia tube berbeza. Dalam ni ada tube tau. Ada tube. Dalam tu pun ada tube. So dia tube air ni panas, ini tube sejuk. Dia tak bercampur antara dua circuit ni. Dia kalau ni sejuk, ni panas. So in between tu dia panggil heat transfer tu berlaku kat situ. Dia tak bercampur dua circuit. Antara tu dekat expansion valve. Dia ada berkaitan tu. Nanti ada dalam circuit. Saya tak bagi tu. Itu tujuan dia lah. Yang ni dia punya supply air daripada mana? Supply air yang ni chill water evaporator, dia tak ada supply air. Memang air duduk dalam tu. Oh, ada dalam tu. Sebab dia panggil close loop. Maksudnya kita dah masukkan set-set dalam. Dah ada dalam tu, jadi run. Cuma yang ni kondenser, kita kena pergi ke cooling tower sebelah. Cooling tower tu dia panggil dia air yang kita berikan, salurkan, tapi dia ada loss, kehilangan. Lepas tu ada top up water pula daripada air ni lah. Jais lah. Ni kan. Jabatan Air Jabatan. Sembilan lah. So kita pergi cooling tower sebelah. Sains Jais pula. Ini sains ni. Saja boleh tak kira efisiensi dia? Tak boleh, tak lengkap. Tak lengkap sebab dia dapat. Ada flow rate dia kan. Lepas tu cara nak baca ni security tu pada Dia ada keyword dia kita dah nampak. aku. Oh tak nampak dah dia punya rated. Kita boleh check berapa dia punya tarnish. Macam suhu ni kita ukur dengan apa? Kadang-kadang ada macam temperature. Suhu dekat bilik chiller. Yelah tak sebab dalam Ini basinnya ni yang baru kat luar yang ada hantar masuk ke chiller. Ini masuk. Ni masuk. Di sini lagi. Saya tak nak panjat. Alamak, ni tak boleh video lah. Mana kipasnya? Tu. Yang besar lah. Kita boleh buat lagi. Apa? boleh jadikan minta tempat ni je tempat lab kita. Tak dekat kipas ni. Chiller, ada pump, ada cooling tower. Kan? So kita boleh pisahkan chiller satu. Kita measure kat chiller satu. Ni chiller dua. Lepas tu ni chill water pump. Ni chill water pump dua, condenser water pump, cooling tower. So ya. Ya. Nak baca kat mana je? Oh, claim lah, claim. Ni high voltage pun dia. Ni low voltage. High voltage ada kat sini. Tu kalau nak ni.
Kita kena buka lah. So Tapi buka dia ni. dah off kan cikgu. Dia kan Dah off kan. Selamat lah. So kita claim lah. Claim red, yellow, blue. Kalau nak buat login, nak buat instantaneous. Cik, klaim tu nak baca apa? Arus ke power? mana ada 3 jenis. VI cos theta semua. Oh, V power lah. 3 phase power lah. Depan sikit tu yang dia ada Power. dia ada gambar. Kalau ni yang mati je tak berlagi. Ini Tapi ada power masuk tu. Ini untuk Cik, dapat kalau plan sekarang ni memang kosong kan? kosong lah sebab tak hidup. 2415 tu. Kenapa diorang tak Voltage. hidupkan? Dia masuk sahaja tapi dia tak keluar. Tanya pengarah. Load tak pakai lah. Sebab rosak. Boleh ke kita remove ataupun apa ada lain. Sebab tu mekanikal semua dah Dia hanya masukkan je. Dia ada lah kat masuk tu. Tapi dia nanti masuk. red, yellow, blue. Kita tak Untuk dapat Load tak ada. ampere kan. Tu ni boleh voltage. Pegang masuk ada lah, pegang keluar tak ada lah. masuk saya boleh nak. Cik ni LCD Untuk mana cik? Ini bukan EL, ini MSB. Main switchboard untuk Cina Bulan. Dia ada MSB untuk bangunan, jadi untuk Cina Bulan.